banyak terlibat dalam ni. Jadi untuk buang-buang masa macam ni kan, kita pun tak banyak masa kan. Bukan tak banyak masa, takut ada yang terlena kan. Mana tahu dia kata jenis pukul 10 tidur kan. Jadi kita serahkan pada Puan Lailati untuk ambil alih dari saya. Okey, kita persilakan Puan Lailati. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru yang ada juga saya tengok ni. Ramai juga cikgu ya. Ya ke? Cikgu ramai. Minta maaf cikgu, saya tak ucapkan selamat kepada cikgu. Saya tengok anak murid ya. Ya. Minta maaf cikgu. Dan semua pelajar-pelajar yang sekalian, okey, alhamdulillah, terima kasih kerana pada malam ini anda semua sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat berkaitan dengan kemasukan ke TV, dan saya secara tidak langsung akan terangkan sekali juga berkaitan dengan kemasukan ke teknik. Dan juga ada satu lagi program yang TV Sepang buat MOE dengan inilah, dengan MOU dengan pihak SLDN MACD. Itu program yang baru kita buat pada tahun ini. Okey, jadi adakah dalam ni ada daripada tingkatan 1 ke? Ada tak? Kalau ikutkan kami jemput tingkatan 1, 2, 3. Ada. Ada, alhamdulillah. Awal lagi nak tahu ya, persiapan awal. Okey, terlebih dahulu pengerusi majlis tadi dah memperkenalkan nama saya Cikgu Lailati Hamidah Muhammad Muhammad Lail Suhab, dan saya merupakan ketua unit bagi Kolej Vocasional Sepang dalam di unit psikologi dan kerjaya. Kalau sekolah menengah biasa dia akan sebut unit bimbingan dan kaunseling kan, tapi Kolej Vocasional kita nama kita lain sikit je. Okey, kita unit psikologi dan kerjaya. Okey, yang lain tu sama, tak ada masalah. Okey, dan saya mula mengajar di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat pada 2001. Okey, kemudian saya berpindah ke Sekolah Menengah Teknik Sepang pada 2006. Bermula daripada situ, saya terus sehingga sekarang lah. Dan teknik Sepang ni mula dibuka pada penghujung 2004. Jadi lama dah Sekolah Menengah Teknik Sepang. Okey. Jadi saya rasa mai pun yang dah tahu kan, ataupun yang dah pernah lalu pun depan sekolah ke, ataupun dah masuk ke sekolah Kolej Vocasional Sepang ni kan. Jadi maklum kan, okey. Jadi nampak macam orang tak sangka lah. Selalunya kalau orang tak pernah lihat Kolej Vocasional ni, kalau lalu ni mereka tak tahu yang ini adalah Kolej Vocasional yang asalnya Sekolah Menengah Teknik, sebab bangunannya tu macam lain sikit berbanding dengan sekolah-sekolah biasa. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa ya, saya buat present untuk anda lihat dulu. Ya. Okey, kita lihat dulu video. Dengar tak dia punya suara? Tak dengar suara. Tak dengar suara ya? Tak dengar. Tak dengar cikgu. Sekejap.
Sekejap. Sekejap ya. Okey, sambil kita tunggu Puan Laiti, saya ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Saya ucapkan, saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Untuk malam ini, unit bimbingan kaunseling SMK Putra Petana mempersembahkan jom masuk KB. Ataupun kalau kita tengok dalam iklan yang yang diberi adalah dia punya syarat kemasukan ke kolej vocational. Jadi penceramah kita ini adalah namanya adalah Puan Lailati Ramidah binti Muhammad Elias Wahab, seorang ketua unit psikologi dan kerjaya Kolej Vocational Sepang. Jadi sambil juga Puan Lailati, sebenarnya Puan Lailati dia cakap secara keseluruhan berbagai syarat-syarat masuk ke KB. Ialah bila dah bagi tok tu kena cakap juga pasal rumah kita yang cantik kan. Jadi Puan Lailati ni pun dia akanlah cakap juga tu berkenaan dengan kolej vocational kan. Kalau kita dah jauh besar tu, kalau kita tengok kolej swasta pun tak sebesar macam kolej vocational Sepang tu kan. Belah-belah Padang nak masuk ke dalam tu. Macam saya belajar dulu di Politeknik di Politeknik Kedah Darul Aman. Jitra Kedah. Saya punya Politeknik saya dulu masuk dulu. Masa tu Politeknik tu baru 2 tahun. Jadi dia punya hangat, dia punya panas. Semua ada. Belah utara kan. Dekat dengan Gaisan Jadi. Kita kalau duduk kat KL ni mana kita nak nampak sangat daun-daun warna coklat. Tapi di belah-belah Kedah tu kita boleh tengok warna coklat. Dia boleh jadi coklat. Dia punya hangat tu. Cikgu Saiful, kalau saya send melalui WhatsApp ke cikgu boleh tak? Boleh bagi saya akan bagi dekat Puan Noraini. Puan Noraini? Ada dalam YouTube tak Puan Lailati? Kalau ada dalam YouTube dia boleh share. Biasa sebab mic ni dia share daripada YouTube dia lagi clear. Alamak, tak ada dah YouTube. Cuba try dulu saya sebab saya biasa semalam pun share daripada direct dia tak dengar. Okay. Tak apa share dulu. Kita cuba. Ya tu lah. Okay, pelajar kita sabar, kita ini teknikal yalah kan. Jadi kalau kita tengok tahun lepas yang masuk KV, mereka-mereka yang dapat KV tahun lepas tak patah balik yang tahun lepas tak patah balik. Daripada ni Putra Perdana tak ada yang patah balik? Tak ada yang patah balik. Kalau ada pun kena tanya dengan inilah Cikgu Yunus. Ada. Sebenarnya mereka yang orang bergerak pergi ke asrama-asrama ni pelajar kan, dia sebenarnya dia kena sedia segi fizik, kena mantap fizikal, mental
Sebab kita punya habit, kita punya apa semua banyak berubah. Dan satu lagi, kita tak pernah lagi tinggal keluarga, lepas tu perasaan rindu tu ada. Sebab itu bila kita pergi sana, kita mesti sibukkan. Bagi tempoh dalam sebulan. Saya masa mula-mula saya tinggalkan keluarga saya pun ada feel perasaan macam tu. Tapi kuota tu sebulan. Sebab itu masa-masa mula-mula 2 minggu tu, masa kita ada orientasi tu, kita ikut betul. Kita lupa kan. Kita bina kawan-kawan baru. Hidup ni sentiasa kita tambahkan kawan kita. Putra Petana kita dah kenal. Kita pergi Kolej Vocational, kita akan dapat Malaysia punya. Banyak pelajar-pelajar daripada luar datang berkumpul di satu tempat. Jadi kita kembangkan kita percawangan. Dulu di Putra Petana, bila kita masuk Kolej Vocational, kita dah ada senang. Kita dah ada kawan ramai. Kalau nak pergi Penang, kita pun ada kawan dekat Penang. Okey, Puan Lalati, boleh ke saya ni? Puan Lalati? Saya ni cakap okey. Jadi bila kita ni, kita mesti bersedia. Penting kita kena tahu bahawa bila kita pergi, banyak benda yang berubah. Tapi kehidupan memang begitu. Orang yang hebat-hebat dulu pun mereka bergerak. Tak duduk setempat, bergerak. Pun bergerak. Jadi kamu pun sama. Takkan selama-lamanya duduk di Putra Petana. Kamu akan bergerak. Okey, kita tengok Puan. Tak apa Puan, apa yang bagi apa yang ada. Kita present taklimat dululah. Okey Puan. Saya serahkan kembali kepada Puan Lailati untuk seterusnya untuk ceramah. Maaf ya atas masalah teknikal ni. Okey. Slide boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Allah. Boleh. Boleh. Jadi, saya terangkan berkaitan dengan pengambilan untuk pelajar teknik dan vocational. Okey. Untuk kena sangkut kat ni. Okey. Apa yang saya ingin terangkan pertama sekali ialah berkaitan dengan definisi sekolah-sekolah khusus yang kita akan bersama-sama ketika untuk permohonan untuk masukkan ke sekolah menengah teknik dan juga kolej vocational. Jadi combine untuk 5 buah sekolah ini. Definisi sekolah khusus ialah sekolah menengah teknik, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah berasrama penuh, kolej vocational dan juga maktab tentera diraja. Okey. Program bagi kolej vocational ni anda semua sedia maklum. Untuk sekolah menengah vocational ni kita biasanya yang anda semua tahu sebenarnya berapa tahun berada di kolej vocational? Siapa boleh jawab? Ada?
Saya tak nampak kalau anda kata melalui chat sebab saya sedang bentang. Boleh jawab tak? Berapa tahun sebenarnya? 2 atau 3. Okey. 2 tahun itu adalah di peringkat sijil. Okey, ataupun SBM. Tapi pelajar yang berada di kolej vocational, dia perlu berada di kolej selama 4 tahun. Okey, 2 tahun untuk SBM dan 2 tahun lagi untuk diploma. Okey. Jadi mulanya daripada usia 16 tahun dan insya-Allah akan tamat pada usia 19 tahun. Okey. Dan pada tahun yang dah 4 tahun pembelajaran anda di kolej vocational, anda akan melalui OJT, on job training. Okey, maknanya anda akan berada di mana-mana industri yang berkaitan dengan jurusan yang anda ambil selama paling kurang ialah 4 bulan dan paling lama mungkin dalam 6 bulan. Lihat pada kesesuaian untuk memenuhi jam kredit yang diperlukan dalam OJT. Okey, macam contoh sekarang ni musim-musim COVID ni, OJT itu agak panjang. Pelajar ada yang sampai sekarang masih belum habis lagi OJT yang dah bermula daripada bulan 3. Sekarang ni dah bulan 8. Ada yang tamat pada bulan 9. Sebab mereka nak melaksanakan OJT ini agak sukar memandangkan ada syarikat-syarikat yang mungkin ditutup. Jadi mereka tak boleh nak melaksanakan OJT. Okey, jadi kena faham keadaan ini. Okey, laluan pelajar kolej vocational Kementerian Pendidikan Malaysia ini, okey, kalau anda kata anda daripada PT3, okey, PT3 dah tak ada, dah tak ambil periksa dah. Okey, jadi memenuhi syarat-syarat minima bagi kelayakan, nanti saya akan terangkan apa syarat kelayakan minima itu. Anda akan terus masuk ke SBM. SBM tu syarat kelayakan untuk anda terus ke diploma, mestilah dalam tempoh 2 tahun itu anda lulus bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita adalah paper yang wajib dan setara dengan SPM sebenar. Okey, kebanyakan pelajar mungkin rasa ataupun ada setengah rasa masuk ke KV ni pemeriksaannya berbeza. Ya, yang berbeza ialah subjek yang anda ambil tidak sama banyak dengan SPM yang sebenar. Okey, anda ambil hanya 5 subjek sahaja. Okey? Maaf Cikgu Lailati, boleh slide show tak? Sebab nampak macam tak clear lah. Tak clear. Okay. Sekejap. Saya dah fikir sebenarnya tapi tak boleh nak keluar. Tak faham. Cikgu Lalati kena klik enable editing dulu. Yang mana? Oh, atas. Allah. Allah Rabbi. Sorry. Boleh lah. Masalah pula laptop macam ni. Sorry ya atas kelemahan. Sekejap ya.
Sekejap. Maaf, ada problem sikit. Okeylah, kita buka slide yang lain lah. Okey, yang ini nampak? Yang ini nampak jelas tak? Nampak. Nampak. Tingginya. Nampak. Komputer ni lambat sikit. Okey. Tadi saya dah terangkan ni ya. Kemudian program. Okey, kita terus pada program lah. Itu tadi yang saya terangkan. Okey, kita syarat-syarat dululah. Program college vocational ni yang tadi 2 tahun untuk peringkat sijil dan 2 tahun lagi untuk diploma. Kemudian murid yang berjaya di peringkat sijil akan dianugerahkan sijil vocational Malaysia. Okey, sijil vocational Malaysia tahap 3 apabila mereka dah lepas 2 tahun tu. Jadi murid yang dianugerahkan SBM dan memenuhi syarat kemasukan layak untuk menyambung pengajian di peringkat diploma di college vocational. Okey, murid yang lulus pengajian di tingkat diploma akan dianugerahkan diploma setelah 2 tahun mereka tamat dalam pengajian diploma dan seterusnya tamat OJT. Okey, on job training yang telah ditetapkan. Okey, on job training ni anda boleh pilih sendiri tempat untuk anda bekerja untuk memenuhi syarat-syarat OJT. Okey, sama ada nak pilih yang dekat dengan rumah ataupun nak pilih yang jauh, ataupun kalau anda kata tak dapatlah tempat yang anda kehendaki, anda cari sebab sekarang ni susah nak dapatkan kerja kan. Kalau anda kata dah usaha cari tak dapat, maka pihak KV akan bantu anda untuk dapatkan tempat OJT. Dan kebiasaannya pelajar yang pergi OJT dan mereka berjaya melaksanakan OJT dengan cemerlang, okey, mampu menunjukkan prestasi yang baik, biasanya syarikat tu akan ambil terus mereka bekerja di situ selepas daripada OJT. Okey, jadi inilah peluang pelajar untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian. Okey, matlamat program vocational adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir bagi memenuhi keperluan industri. Itu adalah matlamat yang paling utama lah, sebab anda adalah bidang kemahiran. Okey, laluan pelajar. Yang tadilah. Ni jelas ya, nampak ya? Okey. Okey, syarat anda untuk masuk daripada SBM nak ke diploma tu ada syarat ni. Kalau anda kata anda tak lepas syarat-syarat ni, maka anda tidak dibenarkan untuk pergi ke diploma lah. Jadi syarat ni simple je. Okey, lulus bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni adalah subjek wajib yang anda ambil ketika SPM. Okey, anda perlu ambil 5 subjek keras sahaja untuk SPM. Okey, 1 bahasa Melayu, 2 bahasa Inggeris, 3 sejarah, 4 matematik dan 5 pendidikan Islam. 5 subjek akademik sahaja. Tetapi ketika peperiksaan SPM itu dilaksanakan, BM dan sejarah adalah subjek yang setara dengan SPM sebenar. Berbanding dengan 3 lagi subjek, matematik, sains dan juga pendidikan Islam. Yang 3 itu adalah silibus SBM. Silibus SBM ni dia tak sama dengan silibus sekolah menengah kebangsaan yang biasa, yang ambil SPM yang biasa ni. Bezanya ialah pembelajaran anda mungkin tak sesukar
untuk peringkat SPM yang sebenar. Okey. Dan soalan peperiksaan anda juga adalah diselaraskan di pihak KV. Maknanya lembaga peperiksaan menggubal satu soalan khas untuk pelajar SPM. Okey. Jadi kebanyakan pelajar insya-Allah lah untuk peperiksaan SPM untuk jenis subjek ni so far semua lepas lah, tak ada masalah. Sebab tu semua pelajar KV biasanya tak sangkut lah untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat diploma. Okey, jadi kemudian PNGK bahagian bidang akademik syaratnya ialah 2.0 dan PNGK vocational ialah 2.67. Kalau 2.0 ni amat mudah anda lepas sebab yang penting attend kelas, kemudian ada PAPB, pentaksiran akademik yang dan pentaksiran yang berterusan di dalam kelas, itu pun dah memberikan markah untuk anda lepas untuk setiap subjek yang diberikan. Okey, kemudian kompeten semua. Ya. PNGK tu apa cikgu? Itu adalah mata jumlah kredit yang anda perlukan untuk lulus, untuk melayakkan anda kumpul markah akademik, subjek akademik dan subjek vocational. Faham? PNGK. Jelas tak? Hello? Saya faham. Ni ada yang angkat tangan tu. Akademik Lina. saya tak nampak. Okey. Okey, kompeten semua, kemudian modul vocational. Okey. Apa tu? Okey, kemudian apabila anda dah lepas untuk subjek SBM, anda layak untuk pergi ke diploma. Okey, dalam diploma ini anda perlukan 2 tahun, 4 bulan ni untuk LGT, tapi sekarang ni tak dijamin 4 bulan, ikut kepada kesesuaian untuk mengumpulkan jumlah jam yang diperlukan dalam OJT. Kemudian sekiranya anda lepas daripada diploma ini, anda memenuhi syarat kredit. Contohnya bagi kelayakan anda bagi kelayakan anda untuk sambung, ada yang berminat nak sambung belajar selepas diploma di KV, mereka nak sambung ke universiti tempatan ataupun IPTS pun boleh juga, tak jadi masalah. Sekarang ni pihak BPLTV, bahagian pendidikan teknik dan vocational, ada link khas bersama dengan MTON iaitu pihak IPTA. Ada laluan khas pelajar daripada kolej vocational untuk sambung belajar ke IPTA. Maknanya dia akan lihat kepada diploma yang anda dapat. Okey, PNGK-nya ditetapkan 3.33 mata terkumpul. Mata terkumpul bagi setiap markah yang anda perolehi. Akademik sekurangnya 3.33. Kemudian bagi PNGK vocational ialah 3.67. Okey, kemudian dalam BMKV tu tak ada masalah. Okey, waktu SPM dan kompeten semua modul vocational. Maknanya anda lulus. Okey, anda lulus setiap subjek vocational, tak ada yang gagal. Kemudian lulus sejarah. Dan lagi satu syarat untuk ke MTON ataupun ke IPTA ni, anda perlu ada MUIK. Okey. Waktu permohonan itu tak perlulah ambil dulu. Okey, apabila dapat tawaran tu boleh daftar untuk ambil MUIK. Okey. Jadi syarat untuk ke IPTA tu mesti ada MUIK. Itu syarat dia lah. Kemudian okey. Di MTON ini pun ada keistimewaan untuk pelajar dari KB. Dikatakan 70% memang kerja-kerja tangan, kerja-kerja kemahiran. Berbeza dengan pelajar SPM yang biasa ataupun diploma yang biasa yang masuk ke IPTA. Okey, mereka lebih banyak kepada teori. Mungkin 60% saja untuk kemahiran, tetapi bagi pelajar KV dia ada laluan khas dan mereka boleh
mereka akan mengambil kemahiran tu lebih daripada 70%. Teori dia kurang ketika di LPTA. Sebab pihak kementerian faham akan kelayakan yang anda ada. Okay? Ada keistimewaan untuk pelajar teori lah. Okay. Syarat-syarat umum untuk masuk ke KB. Okay. Sama sebenarnya dengan syarat-syarat umum untuk masuk ke sekolah menengah teknik. Okay. Calon adalah warga negara Malaysia, insyaAllah. Tak ada masalah, semuanya warga negara kan. Okey, calon mestilah murid yang bersekolah di sekolah menengah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan di bawah kelolaan KPM pada tahun 2020. Allahu Akbar. Tak saya lupa tak tukar. Pada tahun ini, maknanya 2021. Okey, calon mesti menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus. PKSK ini adalah syarat untuk anda melihat kelayakan anda akan ditempatkan ke sekolah mana. Okey. Dalam PKSK ini, tadi saya ada sebut ada 5 jenis sekolah. Kata dia. Okey, sekolah khusus. PKSK ini akan menentukan anda layak untuk pergi antara 5 buah sekolah ini. Okey, jadi anda kena faham ya, bukan kami yang pilih, tetapi melalui PKSK ini dia akan menilai kemampuan anda dan dia akan salurkan anda untuk 5 sekolah tersebut. Okey, calon telah menduduki pentaksiran bilik belajar, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Tapi tak tahulah tahun ini macam mana ya, sebab kita terlalu panjang cuti. Kemudian pentaksiran psikometrik tu insyaAllah lah tak ada masalah kan. Okey, calon sihat tubuh badan. Yang itu paling penting lah. Sihat tubuh badan bukannya yang terlalu gemuk sampai susah nak berjalan tu, tak. Sihat. Maknanya sihat dan mudah bergerak. Okey. Calon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang hadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali. Dan contoh yang paling mudah ialah anda kata awak adalah seorang yang ada sakit slip disc. Okey, masalah tak boleh berdiri lama. Okey, bagi college vocational, kebanyakan kerja-kerja adalah membabitkan anda kena banyak berada di bengkel dan banyak kerja-kerja yang memerlukan anda berdiri. Okey, berdiri dalam tempoh masa yang agak lama. Contohnya, kalau college vocational Sepang, kami ada 7 jurusan. Okey, dalam 7 jurusan tu, kebanyakannya anda mungkin perlu berdiri. Okay, sesi pembelajaran kami 8 hingga 5 petang. Yang tu anda kena maklum sebab berbeza dengan sekolah menengah kebangsaan. Okey, kalau anda mungkin sesi anda kalau mula 7.30 habis pukul 1. Ya, betul? Tak. Oh tak, habis pukul apa? Dia 7.30 habis dalam satu buku. Macam tu. Okay. Jadi kalau macam tu, anda kena faham kalau college vocational, masa pembelajaran anda ialah 8 hingga 5. Kenapa masanya terlalu lama? Sebab kita lebih berfokus kepada kemahiran, anda lebih banyak berada di bengkel. Dan anda kena biasakan dengan dunia pekerjaan yang memangnya rata-rata ialah 8-5. Okay, jadi anda kena biasakan daripada sekarang bahawa fokus anda adalah untuk bekerja dan dalam bidang kemahiran. Okay. Jadi tempoh itu contoh macam fashion. Okay, siapa yang berminat dengan fashion lah. Anda akan berada di bengkel contohnya pada hari yang berada di bengkel biasanya kadang-kadang sampai 5 jam. Kalau fashion tu, dia hanya sediakan meja saja. Okey, meja untuk anda lakar, anda menggunting ataupun buatlah kerja-kerja ni lah untuk pemotongan baju ke apa ke.
Jadi anda perlu 5 jam itu kebiasaannya pelajar kena berdiri untuk menyiapkan dia punya inilah kerja-kerja membuat baju. Jadi dalam tempoh itu ada pelajar yang sebelum inilah dia kadang-kadang rekod tu dirahsiakan. Jadi amat menyukarkan kami lah untuk mengetahui sejauh mana kesihatan pelajar kalau anda kata anda tidak berterus terang tentang masalah kesihatan. Okey. Pelajar tersebut rupanya mengalami sedih, jadi sukar untuk dia menyiapkan kerjanya. Orang lain dah boleh sihat, lepas tu dia dah tak boleh nak berdiri lama, akhirnya kerjanya tertunda. Dan banyak kerja-kerjanya yang terpaksa disiapkan di asrama. Okay, jadi kita tak nak macam tu lah. Okay. Begitu juga dengan kerja-kerja macam kulinari. Okay, kulinari dia masak. Ada tak pernah nampak orang masak banyak duduk? Tak kan? Okay. Jadi begitu juga dengan kerja-kerja yang macam tu. Jadi perlukan anda berdiri lama. Ataupun jenis pelajar yang jenis cepat yang banyak berpeluh. Okay. Sesuai tak anda memilih jurusan kulinari contohnya? Sebab dekat dapur kami tak ada aircon. Okay. Jadi takkanlah kami masak tu. Kerja nak mengelak peluh je. So kena fikirkan apakah yang bersesuaian dengan anda, kemampuan anda. Okay. Kemudian yang anda minat. Itu yang paling utama. Okay. Okay. Jadi kecacatan kita tak ambil kira sangat tentang kecacatan yang simple-simple. Contoh macam adalah cacat sikit dekat jari ke, ataupun ada setengah orang dia iktiraf ada pelajar kami tu dia jenis yang mata terlalu kecil. Jadi kalau dalam kelas tu cikgu selalu cakap awak tidur ke? Tapi sebenarnya memang dia adalah jenis mata yang terlalu yang macam tak buka, tapi sebenarnya dia boleh, dia okey, dia normal. Tapi dikategorikan sebagai cacat. Dari segi yang itu tak jadi masalah. Okey. Cacat yang betul-betul yang boleh menghalang kepada kerja-kerja kemahiran, yang itu yang kami tak galakkanlah untuk masuk atau memohon ke situ. Okey. Kemudian cara mesti tidak rabung warna ataupun buta warna. Yang itu amat pentinglah. Kenapa tidak dibenarkan, kami tak galakkan orang yang rabung warna atau buta warna mengambil jurusan kemahiran. Terutama sekali bahagian elektrik dan elektronik lah. Sebab warna-warna wayar tu mungkin anda tersilap pasang ke, nanti akan menyebabkan short, meletup. Itu kami memang tak galakkan. Calon berminat dengan program yang dipohon. Itu yang paling utama. Seterusnya, syarat. Puan Lalati, bagilah kuis sikit kat budak. Mana tahu. Memori patah balik kan. Okey. Pelajar-pelajar boleh type dekat dalam mesej dia. Nanti urus dia akan ambil siapa yang jawab cepat. Okey. Lepas saya terangkan syarat ni ya. Boleh ya? Okey. Ya, okey. Syarat khusus, calon memperolehi sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 dalam pentaksiran bilik darjah PBT. Okey. Bagi mata pelajaran, kita tengok bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, kebentuk dan teknologi, kebentuk teknologi atau asas komputer. Okey. Yang ini sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3. So, tak ada masalah, insyaAllah. Okey. Kita pergi ke soalan quiz dulu kot. Okay. Okay. Saya nak tanya berkaitan dengan apa Kolej Vocasional Sepang mula beroperasi daripada tahun bila? Siapa nak jawab, boleh type di ruangan chat. Oh, apa aja ni, laju ni. Ada yang berkali-kali.
Banyaklah tu. Tahun bila Puan Ada yang Lailati? menjawab. Ada banyak jawab ni. Lah tu. Dia nak jawab yang paling patah. Tahun berapa Puan Lailati? Kalau ikutkan jawapannya, tahun 2004 kita mula set up, 2005 kita beroperasi. Jadi dia punya ni tahun 2000? 2005 lah. 5. Okey, kita 2005. ambil yang pemenang 2005. Ya. Kita ada dah. Kita ada 2005. Ada dah? Dah dapat dah. Yang terpantas. Okey. 9.52 dia bagi mesej. Okey. Okey. Soalan kedua. Berapakah PMGK yang diperlukan dalam akademik untuk melayakkan pelajar pergi ke diploma daripada SBM ke diploma? 5. Jawab ya, korang. Berapakah syarat kelayakan pelajar pergi ke diploma? Berapakah jumlah PMGK yang diperlukan? PMGK dalam bidang akademik yang diperlukan untuk melayakkan pelajar ke diploma. Dia bagi jawapan PBD ni. 5, 6, 5. Dia salah ni. Oh, Bukan kumulatif ni, PMGK PMGK. tadi ada yang bertanya kan? Dah ada yang jawab betul. Ada. Alhamdulillah. 2.0 betul ke Cikgu Lailati? Alhamdulillah. 2.0. 2.0. Oh, tambah bawah ni ada. Saya nampak lah. Okey, saya teruskan. Boleh teruskan Puan? Boleh dah? Tak apa. Boleh teruskan. Okey, Ada saya 3 lagi. teruskan Pulang pada depan untuk ya. ke SMT. Okey. Ya? Ya, nanti kita akan bagi lagi soalan yang berikutnya ya. Okey. Bagi sekolah menengah teknik, saya terangkan sekolah menengah teknik. Sekolah menengah teknik, kita ada 9 buah sekolah menengah teknik sahaja. Okey. Sekolah menengah teknik di seluruh Malaysia. Okay. Asalnya dulu kita majoriti adalah sekolah menengah teknik, dan sekolah menengah teknik Sepang adalah antara yang paling banyak menawarkan jurusan di pada peringkat Malaysia pada 2005 sehingga 2012. Okey. Kita ada 7 jurusan yang aliran teknik sepenuhnya. Okey, tapi sekarang ni mereka nak teknik pure sahaja. Pihak BPLTB menetapkan hanya 9 buah sekolah teknik sahaja yang dikekalkan, iaitu teknik-teknik yang pure lah, teknik-teknik yang lama. Okey, dan setiap negeri boleh dikatakan ada satu lah. Okey. Dan jurusan yang dulunya ada 7 dikurangkan hanya kepada 5 sahaja, iaitu pertama kejuruteraan mekanikal, kedua kejuruteraan elektrik dan elektronik, ketiga kejuruteraan awam, keempat sains pertanian dan kelima perdagangan. Okey. Bagi jurusan kelima-lima jurusan ini, anda kena maklum bahawa mereka semua untuk kelima-lima jurusan ini anda perlu mengambil subjek teras tu adalah wajib. Okey, subjek teras. Dan subjek tambahannya ada 4. Okey, subjek tambahannya ialah matematik tambahan, fizik, kimia dan lukisan kejuruteraan bagi mekanikal, elektrik, elektronik dan juga awam. Okey, itu 4 subjek tambahannya, elektif. Okey. Bagi subjek yang sains pertanian, dia akan tawarkan fizik, kimia, bio dan juga satu lagi sains pertanian.
Okey, bagi yang perdagangan, dia akan belajar prinsip account, okey, keusahawanan, kemudian fizik dan juga kimia. Okey, itu matematik tambahan. Okey, matematik tambahan. Kimia tak ada. Perdagangan. Okey, jadi setiap jurusan itu anda tak boleh gugurkan walau satu pun subjek elektif untuk ambil SPM. Okey. Macam kejuruteraan mekanikal, elektrik dan elektronik dan juga kejuruteraan awam, anda perlu subjek tambahan tadi apa? Fizik, kimia, matematik tambahan dan juga lukisan kejuruteraan. So keempat-empat tu anda wajib ambil lah. Okey. Kecuali sains pertanian dia ada biologi. Okey. Jelas ya? Untuk subjek-subjek yang akan ambil ketika SPM. Dan untuk SMT hanya 2 tahun saja. Komunal teknik hanya 2 tahun kerana anda akan ambil SPM seperti mana sekolah menengah yang lain. Yang biasalah. Okey. SOP pemilihan. Okey, macam biasa. Selepas PKSK, ujian PKSK yang anda lalui, anda sentiasa kena kemastini maklumat-maklumat dan juga nak lihat kepada tarikh-tarikh yang telah diberikan. Bilakah tarikh tutup permohonan? Ini slide saya ni sebenarnya sudah apa ni? Kemudian. Okey, saya pergi ke sekolah teknik baliklah. Okey. Untuk sekolah teknik, antara sekolah teknik yang ada ialah bagi sekolah menengah teknik yang menawarkan kejuruteraan awam, mekanikal dan juga elektronik, hanya yang 3 subjek ini ada di Hijangkat Kuching. Siapa nak duduk jauh dengan keluarga, bolehlah mohon ke SMT, setingkat, salah sebut. Okey, dekat Kuching. Okey, bagi mereka yang berminat untuk bidang perdagangan, okey, sekolah menengah yang menawarkan kejuruteraan awam, mekanikal, elektrik, elektronik dan juga perdagangan berada di Sekolah Menengah Teknik Kuantan, Tengku Jaafar dekat Seremban, okey, Tengku Abdul Rahman Putra dekat Penang, Kuala Terengganu dan juga satu lagi di SMTKL. Okey, Kuala Lumpur Ceras. Dan kalau anda berminat pula untuk bidang pertanian, okey, dia sekolah menengah teknik ni ada tawarkan 5 jenis jurusan yang diberikan, iaitu Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Alostar dan juga Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, kalau anda buka link, anda boleh lihat untuk pemilihan jurusan-jurusan yang anda minat. Okey. Ada pertanyaan berkaitan dengan jurusan-jurusan ini. Kot ada yang nak faham lebih lanjut berkaitan dengan jurusan yang ditawarkan. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Jelas Saya Puan Lalati. Jelas. Ya. Saya ni daripada, saya budak teknik ni. Dari teknik Penang saya tu. Ya. Ya. Alhamdulillah. 88-89. Lama. Maknanya boleh share dengan anak murid berkaitan dengan pengalaman di sekolah menengah teknik. Okey. Okey, bagi SOP pemilihan. Okey, kita terus kepada syarat-syarat untuk ni, SOP pemilihan ni. Kalau dahulu kami sebelum COVID lah. Okey, isu selepas COVID ni dah jadi lain. Kalau dulu selepas permohonan, pelajar yang berjaya akan dipanggil untuk sesi temu bual atau interview. Okey, sebelum sesi pemilihan. Kerana kami nak lihat sejauh mana tahap minat pelajar dalam bidang yang diambil. Kami tak nak nanti ada pelajar yang dah masuk kemudian akhirnya decide untuk keluar kerana rasa ini bukan minat saya. Dan yang paling sedih apabila yang masuk itu adalah kerana mak dan ayah yang berminat, bukannya pelajar. Jadi pelajar tu akhirnya rasa tertekan kerana
dia belajar pergi ke situ atas kehendak mak dan ayah. Jadi apabila atas kehendak mak dan ayah, pelajar tu tak boleh fokus dalam bidang kemahiran dan akhirnya terpaksa berhenti. Kita paling sedih kalau pelajar itu nak berhenti sebab biasanya yang memohon biasanya setiap tahun lebih daripada 3,000 orang dan kami hanya ambil dalam jumlah 190 lebih, tak sampai 200 lah. Okay. Jadi apabila kalau pelajar itu berjaya masuk ke KV Sepang contoh, ke KV Sepang, dia telah menutup peluang pelajar-pelajar lain yang turut berminat dalam bidang kemahiran. So kalau anda kata dia dah menutup peluang orang lain, tiba-tiba dia nak berhenti, itu adalah sesuatu yang amat merugikan. Kalau boleh, biarlah kita betul-betul berminat nak mohon ke college vocational bidang kemahiran ataupun sekolah menengah teknik. Okay, ada juga yang sekolah menengah teknik tiba-tiba dia rasa Allahu Akbar, aku tak mampu nak meneruskan bidang ini kerana dia rasakan suka, dia tak mampu nak bawa. Okay. Kedua, kami teknik dan juga KV selalu menghadapi masalah ini, minat yang akhirnya terbantuk di pertengahan jalan. Jadi peluang orang lain telah ditutup dan apabila dia berhenti, kekosongan berada di situ tapi kami dah tak boleh nak ambil orang lain. Yang tu kami tak nak lah. Okay. Sebab itu kita buat juga sesi interview tersebut. Okay, SOP pemilihan rayuan. Aplikasi e-rayuan hanya dibuka kepada calon yang belum ditawarkan mengikut pengajian di KV SMT setelah semakan penawaran telah dibuat. Okey, maknanya biasanya macam tahun lepas permohonan dibuka pada bulan 10. Tahun ini insya-Allah pada bulan 10 juga akan dibuka. Jadi nanti link kami akan berikan. Okey. Jadi selepas waktu bulan 10 itu anda isi dulu permohonan. Kemudian anda akan dipanggil, okay? Dipanggil untuk menduduki PKSK, ujian bertulis. Nanti saya akan terangkan berkaitan dengan ujian bertulis ini. Okey, calon apabila dah lepas daripada ujian bertulis itu, anda akan ditempatkan mengikut sekolah-sekolah yang khusus tersebut. Okey, mana yang anda ditawarkan mengikut kelayakan daripada ujian PKSK yang anda duduki. Jadi apabila dah masuk ke sekolah-sekolah yang khusus itu, maka nama-nama yang di-shortlistkan pada kami itu kami akan panggil buat tawaran. Okay. Dan ada yang kami lihat kepada kelayakan pelajar dan juga ada yang kami interview melalui on call sajalah, melalui telefon saja. Sebab kami dah tak boleh nak face to face kan untuk interview. Jadi biasanya tempoh tersebut macam tahun ini pengambilan sepatutnya dibuat pada bulan Januari, telah dianjak ke bulan April atas faktor-faktor inilah cuti yang berpanjangan kan. Okay. Jadi kami tak pasti tahun depan pengambilan pada bulan berapa. Tengok pada inilah arahan daripada kementerian lah. Okay. Bagi calon yang ditawarkan tidak dibenarkan untuk membuat rayuan ke mana-mana KV atau SMT kerana keputusan adalah muktamad. Sebab ini kalau dulu mohon direct kepada KV, tapi sekarang ni mohon direct kepada kementerian. So kementerian yang akan tetapkan sekolah-sekolah khusus yang anda akan dapat berdasarkan PKSK soalan ujian yang anda jawab. Kemampuan anda ke mana? Jadi dia akan masukkan ke situ. So kami tak ada daya untuk memilih pelajar sendiri. Okey. Jadi kalau anda kata anda dapat tawaran ke sekolah yang ditetapkan, so anda kena terima. Okey. Calon yang telah ditawarkan tidak dibenarkan membuat rayuan di mana-mana KV SMT atau bertukar khusus atau program di KV SMT yang sama kerana keputusan adalah muktamad. Okey. Yang ini nampak agak ketat juga. Memang bermula daripada COVID ni, PKSK ni, kami memang terpaksa akur lah dengan undang-undang yang baru dibuat. Jadi rayuan secara walk-in. Tapi kami bukalah juga
Pada pelajar yang nak walk in ni, setelah pendaftaran kami tu, kalau anda kata tak penuh, kami buka juga walk in untuk pelajar-pelajar sebenarnya. Pihak KVSMT hendaklah sentiasa mengingatkan calon mengisi buku tawaran yang lengkap, terutama laporan pemeriksaan kesihatan. Puan Lailati, dekat KV Sepang ada komputer? Bidang apa? Jurusan komputer ada? Nanti saya terang. Okey. Okey. Ini adalah permohonan online. Okey, sila catat link yang saya berikan. Okey, https. Ini untuk yang permohonan secara online ya. Kemudian biasanya permohonan itu dalam tempoh 2 bulan akan ditutup. Kemudian pihak akan membuat semakan untuk pentaksiran. Daripada semakan pusat pentaksiran ini, biasanya macam tahun lepas, pusat pentaksiran adalah di SMK Dengkil dan juga SDP, Sri Puteri. Dua tempat tu. Jadi pusat pentaksiran ini bergantung kepada kementerian yang menyemak ni lah. Kadang-kadang tempatnya agak jauh. Jadi ke mana pun anda ditawarkan untuk buat ujian tu, anda kena pergilah. Okey? Sebab itu dah ditetapkan. Okey, pelaksanaan pentaksiran akan dibuat secara berperingkat lah. Okey, semakkan tawaran, anda boleh layari laman web tersebut untuk sentiasa lihat semakkan tawaran yang diberikan. Okey, kemudian pendaftaran adalah akan dipanggil. Pelajar akan dipanggil melalui anda lihat sendiri dalam laman web tersebut adakah anda berjaya atau gagal, dan biasanya KB akan kontak direct pada pelajar untuk menyatakan sama ada anda berjaya ataupun gagal. Okey. Yang ni. Ini adalah kaedah. Okey, perkara untuk PKSD. Okey. Dia ada 3 bahagian ujian yang anda akan tempuhi. Bahagian A ialah bahagian kecerdasan insaniah. Okey, berkaitan dengan inilah insan, kehidupan lah. Okey, bahagian B kecerdasan intelektual. Yang mana berkaitan BM, BI, Maths, itu dari segi intelektual lah pembelajaran anda. Dan bahagian C adalah artikulasi penulisan. Mungkin dibuat karangan pendek ke, tiba-tiba dia tanya tentang sejauh mana pemahaman anda tentang COVID ke contoh lah kan. Okey, sila buat karangan. Okey, subjektif ke. Okey, kaedahnya dalam talian online. Kemudian yang bahagian C memang secara bertulis. Kemudian jenis item adalah objektif bagi bahagian A dan bahagian B. Yang bahagian C subjektif. Cakupan isi kandungan, okey. EQ, SQ, SSQ. EQ, emotional quotient. Okey. So sejauh mana apa yang anda lalui. Anda akan fahamlah sosial bagaimana kan. So soalannya agak mudah. Yang penting objektif kan. Okey. Dan yang itu wajaran yang diberikan untuk insaniah 20%. Intelektual memang 70% dan juga bahagian penulisan hanya 10% sahaja. Okey. Boleh yang ni tempat lagi kot. Okey, pusat PKSA adalah di tempat di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan juga sekolah berasrama penuh. So pusat PKSA ini ditetapkan oleh kementerian dan kami sendiri KB tak menjadi pusat untuk PKSA ni. Okay. Ini jadual sesi pentaksiran. Ini contoh. Okay. Anda pergi ke tempat yang telah ditetapkan, sekolah mana, tempat mana. Okay. Kemudian pendaftaran 7.30, pukul 8 dah mula untuk artikulasi penulisan dahulu. Kemudian bahagian A dan B selepas artikulasi penulisan. Penulisan tu dia tak panjang pun kan. Dia minta kadang-kadang dalam 100 ke 150 kata perkataan. Okay, pendek saja kalau karangan tu lah. Okay. Tadi cikgu slide saya tu tadi sebenarnya yang first tu video tu dapat tak cikgu? Dalam WhatsApp.
cikgu saya tu. Apa dia puan? Dapat tak video saya hantar? Video puan. Kalau tak saya tayangkan juga lah video tu, tapi tak ada suara lah pula. Masalah laptop saya ni. Dia pula meragam malam ni. Tak dapat lah puan. Tak ada pun. Tak dapat? Tak ada. Cikgu ada Telegram tak? Saya ada Telegram. Nama apa ya cikgu letak? Saya letak Saiful juga. Okey. Saya tengok dalam grup. Dalam video tu diterangkan jurusan yang kami ada sebenarnya. Okeylah. Saya terpaksa terangkan dalam slide saya tak masukkan. Maaf sangat-sangat. Okey. Di Sekolah Menengah Kolej Vocasional Sepang kami ada 7 jurusan. Okey. Jurusan mekanikal kami ada 2 iaitu automotif. Keduanya penyejuk dan pengamanan udara. Okey, bagi hospitality kami ada kulinari dan juga seni recreation. Okey, kemudian kami ada juga perakaunan untuk jurusan bahagian keuangan lah, kurs keusahawanan. Dan satu lagi bidang ICT. ICT ni kami ada pangkalan data dan juga sistem rangkaian komputer. Okey. Siapa yang berminat dengan data dan sistem rangkaian komputer ni, yang menariknya di KV Sepang ini kami ada link dengan IBM PTech. Kami memang jurusan kami ni memang daripada pihak IBM Cyberjaya sendiri akan turun seminggu sekali untuk mengajar pelajar berkaitan dengan ICT. Direct training belajar. Okey. Jadi untuk subjek-subjek yang ditawarkan ini, alhamdulillah buat seketika ini untuk automotif dan juga penyejuk dan penyamanan negara kami telah berjaya mendapatkan sijil akreditasi iaitu on-board, dan untuk kulinari dan juga fashion kami berjaya mendapatkan kelayakan daripada NTA. Okey, untuk 3 subjek lagi iaitu perakaunan, sistem rangkaian komputer dan juga pangkalan data dan nama web ini, kami sedang usaha untuk dapat sampai di tahun ini, insyaAllah. Okey. Jelas Okey. Saya nak buka quiz dulu lah. Sebelum saya meneruskan. Suka saya quiz. Untuk quiz, boleh tak anda terangkan berapakah jurusan yang ditawarkan di sekolah menengah teknik? Berapa jurusan yang ditawarkan di sekolah menengah teknik? 5. Oh, Tulis. suara ke atau chat? Cek. Tulis dan cek. Mesej. Tulis dalam chat je.
Raimi, kamu kena tulis dalam chat, Dah ada yang dalam jawab mesej. di ruangan chat. 5 Okey. 5. Jawab. Alhamdulillah. Dah ada jawapan dia, dah ada pemenang dia. Okey. Ni quiz ketiga ni, ada lagi 2 quiz. Okey. Satu lagi nak tanya. Berapa persen markah yang diambil untuk ujian PKSK bagi insaniah? Berapa peratus yang diambil markah untuk ujian insaniah bagi PKSK? Jadi jawapan. 20. Betul Ya, kan? betul. 20. Dah ada dah. Asliza Dah yang ada. jawab. Tak, dah jawab. Saya bagi tahu ada budak dah jawab. Okey, alhamdulillah dah ada. Okey. Kalau tengok Asliza menang Shopee, saya nak menang Shopee juga. Jawab ni. Macam mana yang slide ni saya tengok. Okey, saya terangkan untuk yang ini pula ya, untuk SLDN ni. Cikgu boleh sampai 10.30 je. Boleh kan? Allahu Akbar. Saya nampak ramai pelajar-pelajar yang boleh isi link kehadiran sebab saya tengok link kehadiran ada dalam 100. Jadi kalau ikut yang ni banyak ramai tapi link kehadiran tak tunjuk ramai. Oh mungkin parent kot. Parent campur cikgu. Okeylah, saya terangkan SLDN ni. Maaf saya tak pandai nak besarkan skrin ni. Okey. Untuk SLDN MACD ni kita open kepada pelajar yang lebih berminat untuk mendalami bidang perniagaan dan juga makanan ringan. Bukan makanan ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tengoklah, nantilah. Okey. Baru bermula pada tahun ini. KV Sepang mula dengan program SLDM MACD. Jadi pada tahun ini kita buat pengambilan pada peringkat awalnya permohonan lebih daripada yang kami target lah. Kami cuma nak ambil asalnya untuk satu kelas ialah 25 orang. Tapi kami dapat sampai ke 51 orang permohonan dan setelah diinterview lepaslah pihak MACD sendiri yang akan interview anda kalau anda kata berminat lah. Okey, dan yang menariknya saya terus ke okey, yang menariknya dengan package yang disediakan oleh pihak MACD ialah sepanjang tempoh pengajian anda dengan pihak MACD dan juga KV, okey, anda akan mengambil SPM M4. SPM M4 ni subjek yang wajib yang anda ambil ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik dan pendidikan Islam. Kalau anda kata non-Muslim ialah pendidikan moral lah. Okey. Anda akan belajar untuk ambil SPM. Dalam masa yang sama, anda akan bekerja dengan pihak MACD dan anda diberikan kemahiran untuk penyediaan makanan
penyediaan makanan apa? Yang McD makan apa ya? Lupa pula. Astagfirullahaladzim. Okey, bukan makanan ringan kan? Makanan segera. Allahu Rabbi, terima kasihlah cikgu Syakul, lupa saya. Okey, makanan segera ni. Okey, makanan seperti ini anda akan belajar direct dengan pihak MACD, anda bekerja dengan pihak MACD dalam satu hari tak lebih daripada 8 jam. Okey. Anda akan belajar dengan pihak MACD selama setahun setengah. Okey. Dalam tempoh setahun setengah itu, anda sambil bekerja, sambil belajar dengan pihak kolej vocasional sendiri, anda akan diberi allowance sara hidup. Allowance sara hidup ini maknanya sebulan gaji maksima akan diberikan oleh pihak MACD sebanyak RM1,200. Okey. Kemudian sepanjang anda bekerja, anda akan diberi makanan pertunggu oleh pihak MACD. Kemudian faedah perubatan juga akan diberikan kalau anda kata anda sakit apa semua kan. Okey, pihak MACD akan cover anda punya bahagian perubatan. Insurans juga pihak MACD sediakan dan KB sendiri akan sediakan insurans di pihak KB lah untuk perlindungan sebagai seorang pelajar. Kemudian pakaian akan diberi oleh pihak MACD sepanjang anda bekerja di MACD selama setahun 6 bulan. Kemudian khusus keselamatan makanan juga akan disediakan kepada setiap pelajar yang mengambil jurusan SIDM MACD ini. Dan suntikan typhoid itu wajib bagi semua yang menyediakan pemakanan. Okey, pemakanan yang mana-mana kedai lah memang wajib kena ambil. Okey. Antara KV yang terpilih. Okey, hanya ada 14 KV saja yang terpilih seluruh Malaysia untuk melaksanakan program SIDM MACD ini. Okey, kalau di Selangor, Gombak, Kelang, Sepang. Okey. Kalau di Kuala Lumpur, KV Setapak, Kevets Setapak. Okey. Kalau di Perak, Ipoh, Pulau Pinang. Ni yang mana nak jauh-jauh ni, terpulang lah. Okey. Dan yang menariknya, anda belajar memang di KV Sepang tapi dalam tempoh sebulan anda akan duduk di KV Sepang. Bukan tak semestinya berada di asrama ya, anda boleh berulang, tak jadi masalah. Tapi sepanjang saya kena ingatkan pelajar ya, bermula daripada tahun hadapan, insya-Allah kita akan cuba pastikan semua pelajar berada di asrama. Sebab kita tak galakkan pelajar berada di luar, sama ada yang duduk dekat ke, sebab kita nak mengurangkan risiko jangkitan COVID. Okey, jadi pelajar, kita tak nak pelajar keluar masuk dan menyebabkan jangkitan kepada pelajar yang berada di asrama. So kita galakkan pelajar semuanya duduk di asrama. Okey. Okey, apakah objektif utama bagi McDonald link dengan pihak KV untuk ambil student ini? Pertama sekali ialah peluang kedua kepada murid yang tidak berjaya mendapat penempatan di KV. Ada yang mohon kan, ada yang gagal. Okey, jadi kami cuba kontak pelajar tu, adakah berminat untuk meneruskan bidang SLDM ini. Tapi ada juga sesetengah pelajar tu melalui iklan yang kami sebarkan, dan pelajar itu terus isi link tersebut. Okey, tak jadi masalah. Okey, biasanya iklan ini kami akan sebarkan melalui kaunselor-kaunselor lah. Kemudian akses kepada pendidikan alternatif kepada murid dengan kecenderungan kemahiran. Anda ada kemahiran untuk bekerja dan boleh menyediakan pemakanan apa tadi makanan segera tu lah. Okey. Jadi dan yang menariknya, anda dibayar allowance setiap kali anda bekerja, dan tapi kalau anda kata anda tak bekerja, saja-saja tak datang, allowance itu akan ditolak lah. Allowance maksima adalah 1,200. Tapi kalau anda kata anda banyak sangat cuti, ini masa allowance itu juga akan dipotong lah. Okey.
Kemudian peluang kerjaya. Apabila anda dah habis dengan pihak MACD selama setahun setengah, anda boleh untuk tidak bekerja dengan MACD. MACD tak ada halangan. Okey, bukannya ada ketetapan khas bahawa apabila anda habis tamat dengan MACD, anda mesti bekerja dengan MACD. Tak. Anda boleh sambung belajar ataupun anda nak bekerja di tempat lain. Tak ada halangan. Okey. Dasar kerajaan ialah melahirkan modal insan yang kualiti, berkemahiran tinggi, profesional serta tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri. Okey, mempertingkatkan peluang pekerjaan bagi perancis setelah tamat latihan. Okey, mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Okey. Ini yang sebelum ni lah. Perintis bagi SLDM MACD ini ialah favorite. Okey. ERP setapak yang memulakan. Okey. Anda akan kurikulum, maknanya anda belajar juga teori dengan pihak MACD, bagaimana cara penyediaan, maknanya pelajar-pelajar yang contohnya kalau biasanya minat dengan memasak ni seronok lah. Dia akan belajar macam mana cara penyediaan, pemilihan tepung, kualiti makanan. Okey, semua itu akan diajar di MACD. Okey, kemudian dalam masa yang sama, anda skill online ataupun face to face dengan pihak college vocational untuk belajar bidang akademik pada ketika anda cuti. Contohnya, pihak MACD pun ada tetapkan. Okey, dalam tempoh mungkin ada semester, dia ada cuti seminggu. So dalam tempoh seminggu tu anda akan kembali ke college vocational untuk belajar bidang akademik. Okey. Kemudian anda akan mengambil SPM. Okey. Maknanya habis saja di pihak SLDN itu, anda akan tamat dalam bulan 11. Itu perancangan belum COVID ya. Apabila pelajar ambil SPM, anda pun akan turut sama ambil SPM. Okay. Tapi SPM anda adalah khusus dan SPM M4 ini anda hanya perlu lalui selama 2 hari sahaja. Okey, untuk 5 subjek. Okey. Jelas Okey, yang pentingnya laluan anda. Walaupun anda dah tamat di pihak MACD dengan tahap 3, anda masih boleh menyambung lagi pelajaran dan anda ada kelayakan untuk mendapat kenaikan pangkat sekiranya anda teruskan bekerja di MACD sebab anda ada SPM, jadi anda layak untuk dapatkan kenaikan pangkat di pihak MACD lah. Ni tak jelas sangat kot kat saya ni kan. Maaf sangat sangat sebab tak pandai nak besarkan pula dah. Okey. Okey. Jadi yang ini anda boleh link lah dengan mana-mana view yang berkaitan dengan bahagian pemasakan makanan segera. Okey. Jumlah jam kredit ni untuk setiap subjek lah sama dengan sahaja SPM yang sebenar. Okey. Ini untuk yang lagi ya. Okey. Last soalan saya lah. Soalan terakhir. Soalan terakhir untuk Dok tanya untuk SLDM MACD ini. Ada berapa KV yang terlibat? Okey, ada berapa KV yang terlibat untuk SLDM MACD? Kita tengok saya punya mesej tak keluar dah. Saya punya masalah internet kan. Ada jawapan? Jawapan banyak ni. Jawapan dia berapa ya Cikgu Lela? Aku check. 14. Banyak sangat jawapan tulis ni. 14 kan? Ya. Oh saya dapat lah. Dapat lah. Okey. Video sayanglah saya tak dapat nak tayangkan video pula. Allah ya Rabbi. TV dia ada tak dalam YouTube ada TV. TV ada download masuk dalam YouTube lah. Nampaknya kami kena buat jugalah macam ni. Kena buat. Okey. Sekejap Apa ni? Ni keluar yang bukan pula.
Puan Lailati pakai satu lagi dah keluar ke? Satu lagi handphone dah keluar. Sebab nampak puannya satu kan. Itulah, handphone saya pun tak ke mana dah. Jadi ada kat sini. Nak dah ambil dah. Mana dah video ni? Saya tayangkan aje lah video ni walaupun tak apa? Orang tak ada. Tak ada suara, tapi sekurang ya Allah, dah hilang juga dah. Tapi sekurang-kurangnya ni lah. Sekurang-kurangnya pelajar dapat lihat lah di KB Sepang. Tak apa, kita Harap pelajar boleh tengok ya video ni. Okey, kami bermula 2005 tu dan Puan tayang dekat mana sebab puan memang tak ada, memang lagi satu tu dah terkeluar. oh ya kan? Dah terkeluar. Tak nampak lah ni. Jadi tak ada lah puan yang tengah live ni saja puan punya ni. Yang satu saya tengok tadi puan ada dua tadi sebenarnya. Tapi saya tengok sekarang ni tinggal ada satu saja. Sebab tu dah tak nampak apa-apa dah puan punya slide ke apa semua tak nampak dah. Puan boleh masuk balik. Oh, okey. Saya cuba balik. Ya Allah. Tak nampak. Tak nampak ya. Maaf tak sangat. Tengok sendiri lah saya ni. Okey. Jadi pelajar boleh tengok lah. Kita ada kalau tak nikah, jadi kita boleh tengok. Okey. Antara kolej yang inilah familiar lah yang jadi rebutan ramai pelajar dan kita complete seperti yang saya terangkan 2004 dah mula set up dan 2005 Februari kita dah mula buka lah untuk aliran teknik pada ketika itu. Okey. Okey. Peruntukan yang diberikan ialah sebanyak 42 million untuk ni set up bahagian kolej vocational teknik Sepang pada ketika itu. Okey. Dan bermula daripada 2014 kita bertukar kepada kolej vocational. Okey, daripada teknik bertukar kepada kolej vocational. Kemudian ini visi-misi lah bagi teknik kolej vocational. Slogan kita knowledge, value, skill. Okey, bahagian akademik ini ada facilities yang disediakan di kolej vocational. Okey, tadi library. Ini pandangan daripada sudut depan lah, tangga depan tu dan juga padang sekolah kami. Alhamdulillah kalau boleh buat serentak perlawanan bola sepak tu memang 3 perlawanan boleh dilaksanakan sekaligus lah. Padang memang amat besar. Okey, tadi surau kami boleh memuat seramai 1,200 orang. Kalau secara rapat lah, tapi COVID ni dihadkan kepada 500 dan ke bawah. Okay.
Ini adalah dataran tempat perhimpunan pada setiap hari Jumaat untuk bacaan Yasin dan tazkirah untuk pada hari Jumaat. Ini adalah ruangan bilik riadah ataupun rehat untuk para pelajar di asrama. Ini pejabat kami. Okay. Alhamdulillah pengurusan kami okey lah, tak ada masalah. Okey. Ini kantin, atas tu kantin. Anda lihat dan sebelah kiri tu adalah dewan besar. Ini dewan makan di asrama lah. Asrama kami dahulunya menempatkan juga hampir 1,000 orang pelajar, lebih 1,000 orang pelajar teknik dahululah. Tapi kami sekarang vocational ni kami limitkan supaya ada tempat-tempat untuk macam gym ke untuk pelajar, tempat riadah untuk pelajar, tempat bilik istirahat untuk pelajar, itu kami sediakan lah. Ini bengkel automotif, yang ni accounting. Kalau accounting ni banyak pengurusan perniagaan lah. Okay. Yang ini adalah penyejukan dan penyamanan udara. InsyaAllah lah pelajar ada kemahiran yang tinggi. Kalau anda kata dia keluar pun insyaAllah dia boleh uruskan sekurang-kurangnya untuk rumah dia sendiri lah, tak ada masalah. Okey, bakery dan pastry ni bahagian kulinari. Okey, penyediaan makanan. Yang menariknya pelajar-pelajar ni akan didedahkan dengan kerja-kerja macam kulinari ni. Kadang-kadang dia hujung minggu pun dia boleh bekerja di luar. Okay, kita carikan tempat untuk dia bekerja di hotel-hotel. Okey, yang ini sistem rangkaian dan komputer. Okey, yang ini pelajar sistem rangkaian komputer ni dia akan faham macam mana cara dia nak menguruskan komputer tu. Kalau anda kata dia buka dan dia boleh pasang balik. Itu sistem rangkaian dan komputer. Pengurusan komputer. Dan yang ini database. Anda boleh cipta data, maklumat. Ini memang orang-orang data lah ni. Okey, dan ini kulinari. Itu yang saya katakan. Okey, kerja tu kita tak ada tempat berekon untuk masak-masak ni. So kena banyak berdiri. Kita kena faham lah kan. Yang ini mungkin untuk penyiapan waktu menjahit. Tu anda boleh duduk lah. Tapi kalau dalam kelas memang kita tak ada sediakan kursi. Just meja sahaja. So kena faham lah. Anda perlukan kerja-kerja. Dan yang paling penting ialah anda perlu bijak untuk mendengar arahan. Terutama di bengkel. Jangan sekali-kali melanggar arahan yang telah diberikan sebab kecuaian anda boleh menyebabkan anda mengalami kecacatan. Okey. Ini antara ini bilik galeri kami. Kejayaan-kejayaan kami dapat semua kami simpan dalam bilik galeri inilah. Ini zaman-zaman teknik. Okey, pengarah kami yang lama tu. Encik Sufian dulu, okey. Dan daripada teknik tukar ke college vocational, Encik Sufian lah yang banyak membantu untuk perubahan ini. Okey, kejayaan-kejayaan kami banyak masuk juga dalam surat khabar, okey. Atas kejayaan-kejayaan pelajar lah. Pertandingan-pertandingan luar kita sentiasa open kepada pelajar supaya mereka sentiasa join apa saja yang boleh mereka involve. Okey, terutama sekali yang bidang ICT tu tahun lepas kita sampai ke Bangkok peringkat international. Pelajar kita berjaya dapatkan peluang lah pertandingan seluruh Malaysia termasuk IPTA. Okey, institut kemahiran lain semua bergabung. Alhamdulillah TV Sepang kita berjaya juga sampai ke peringkat international. Okey.
Dan kita juga banyak pertandingan-pertandingan di peringkat KB KB sendiri. Okey. Kalau anda kata anda berminat untuk sambung ke bidang kulinari contohnya, kulinari ni bukan KB Sepang saja, PRT tapak pun ada, ataupun di Banting, KB SAS. Okey. Tapi kelemahannya satu saja. Kalau di Banting tu dia tak ada asrama. Di Kevert tu dia tak sediakan asrama untuk lelaki. Yang perempuan disediakan. Okey. Jadi subjek-subjek yang lain, contoh subjek apa yang anda minat? Nak tanya sekolah mana yang ada. Boleh juga. Tapi anda boleh search sebenarnya. Boleh search melalui laman web bahagian pendidikan, latihan dan vocational. Okey, search dalam laman web tersebut anda boleh dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan KB dan jurusan-jurusan yang anda minat lah. Okey, bahagian pendidikan kanak-kanak ada di Kevert. Siapa yang suka sangat dengan budak-budak kan, nak jadi nak buka tadika ke masa kan, okey, seronok, okey, anda boleh mohon di Kevert lah. Okey, ada apa-apa pertanyaan ke macam mana? Cikgu Saiful? Okey, pelajar-pelajar ada pertanyaan, boleh bagi, boleh mesej, boleh cikgu Puan Lailati menjawab pertanyaan, tapi saya hadkanlah dalam 3-4 dah lah kan. Kalau ada boleh cuba mesej atau cuba cakap, terus cakap. Tak boleh Cakap chat lah. je, tak boleh chat. Tak boleh chat. Okey, cakap je, cikgu dengar. Cakap je. Cikgu boleh jawab. Ada yang nak tanya? Okey. Angkat tangan dah dulu. Tapi kalau ramai angkat tangan tak tahu nak pilih. Angkatlah. Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Faham ya? Cikgu minta maaf. Ada sangat. Insyira. Insyira ada angkat tangan. Insyira nak tanya apa? Boleh cakap Insyira? Insyira Akilah. Step masuk KV ni umur berapa? Start masuk KV ni usia 16 tahun. Maknanya tingkatan 4. Okey. Maknanya lepas PT3 sepatutnya kan. Tapi PT3 dah tak ada. So bermula daripada tingkatan 4. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Apa tu? Asrama ni disediakan dom ke ataupun bilik? Dom. Kalau bilik tu rasanya MRSM kot yang hebat-hebat macam MRSM Dafa Babu tu. Terima kasih cikgu. Biasalah dom. Memang mana-mana asrama pun biasanya sediakan dom. Satu dom tu dalam 14 orang. Tapi sekarang ni kita dah kurangkan sebab nak penjarakan dalam 10 orang paling ramai lah. 10 orang. Kita tak bagi lebih lah. Jadi insyaAllah ada keselesaan untuk pelajar. Seronok tidur dalam dom. Ramai-ramai. Okey. Ada lagi pertanyaan? Yang popular di KV Sepang, permainan rugby, softball, bola sepak tu memang biasalah. Sebab padang kita besar kan. So petang-petang tu sebelum COVID lah. Memang penuh padang tu. Okay. Cikgu, Ya. yang 3 tempat sekarang boleh mohon lagi tak? Oh tak boleh. Oh, tak boleh Dia yang tahun semasa sahaja. Maknanya dia mohon bermula dari tingkatan 3. Hujung tingkatan 3 tu bulan 10 buat permohonan. Tingkatan 4 dia akan masuk ke KV. Okey. Last. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Saya Tapi nak kalau buat SLDN tapi kalau SLDN MACD tu dia tak ada peringkat usia. Boleh direct dengan pihak MACD, pergi ke MACD yang berdekatan lah. Boleh mohon untuk dapatkan pembelajaran di MACD. Okey. Ada lagi pertanyaan lain? Cikgu minta maaf sangat-sangat ya atas
ke Dah. masalah pada hari ini. Ya, Daniel ada nak tanya ke Daniel Muklis? Tak ada. Cikgu, saya nak tanya soalan last, boleh? Ya. Ni last ni last. Seharusnya permohonan ni dibuka pada bulan berapa? Bulan 10. Biasanya kita daripada link yang saya bagi tadi, Oh, okey, ataupun EMOE, anda boleh klik untuk college vocational. Okey. Okey, mohon dekat situ. Okey. Okey. Okey, last Okey, Daniel. Tapi bagi saya nak tanya satu last. Lain-lain dah tutup lah bagi saya. Ujian Cikgu tanya berdemon. Ujian psikometrik ni penting ke tak dalam mohon cik? Penting. Daniel yang jawab. Tengok tu, hebat dia. Penting, memang penting. Kita ujian psikometrik tu dia kena bawa ke KV untuk kami tengok. Ya. Kami akan simpan maklumat tu. Jadi pelajar tengok ujian psikometrik penting. Jadi kita akan buat ujian psikometrik, jangan lupa buat ujian psikometrik. Sebab utamanya bagi pelajar tingkatan 3 ni. Sebab dia akan menentukan aliran ke arah tingkatan 4. Yang nak masuk STEM, nak masuk account. Dan sekolah-sekolah khusus tu minta psikometrik. Daripada yang utama akademik. Okey, Puan Lailati. Saya pun tak jangka lah Puan Lailati pukul 11 kan. Ya Allah ya Rabbi. Saya minta maaf atas kelemahan saya. Sebenarnya masalah Tak ada lemah. Dulu sangat besar ilmu. Orang kata ilmu yang kita dapat ataupun maklumat yang dapat ni itu nilainya lagi besar. Hanya sekadar kita menahan dalam beberapa minit saja. Tak ada masalah kan. Okay, saya ucapkan terima kasihlah pada Puan Lailati kerana sudi. Sekejap Cikgu Saiful nak share pemenang kuis. Okey, kita tengok pemenang. Betul. Kena tahu ni siapa yang menang. Tengok pemenang, tengok nama yang bagi siapa tahu pemenang. Cari dia. Okey, ini pemenang kita. Tahniah kita ucapkan. Di tengah-tengah malam ini, Aina Hazikah Putri binti Khairul Hamidi. Nombor 2, Azmat Sazwan bin Azad. Riana bintu Yusri. No Amira binti Muhammad Zaihan. No Irma Rashikah binti Zutu Tiapo. Jadi boleh telefon pada cikgu yang di mana nombornya tertera sekali di bawah itu. Mesej lah, tak payahlah telefon mesej. Jadi bermesej-mesej lah dengan cikgu ni. Okey, pemenang kita dah tahu. Okey jadi tamatlah sudah. Tapi sebelum tamat ni conclusion, kesimpulan. Jadi kesimpulannya KV ni sebenarnya dia memberi kita untuk pelajar yang yang orang kata tengah-tengah, tetapi berminat dengan aliran teknikal. Jangan dia setengah-setengah tapi tak minat, tak boleh pakai tak kan. Dia setengah-setengah boleh pakai kan. Okey jadi saya sebenarnya anak saya ni KV juga dan dia sekarang di Universiti UMK lah. Dan jadi sebenarnya saya dari dulu lagi KV ni berpotensi hanya di peringkat awal itulah. Peringkat awal tu cikgu pun kena lepuk jugalah. Kena lepuk juga sebenarnya peringkat awal KV ni. Sebab kelenggak keluarga. Jadi kita KV ni dia kalau kita masuk UPU dia ada jalan dia. Dia ada laluan khas. Kalau kita masuk UPU kita tekan KV dia pelajar DVM dia akan keluar khas. Tak ramai pelajar KV. Jadi peluang sebenarnya lebih besar untuk masuk U sebab mereka tak ramai dibandingkan dengan arus perdana. Arus perdana dah 400,000. Kalau kita kata tingkatan 3, tingkatan 5 kan keluar. Ada berapa? 200,000, 1,000, 200,000. Banyak. Kalau dan khas. Okey,
terima kasih juga saya bilang kepada yang belakang takbir lah, pada cikgu-cikgu UBK, Cikgu Asliza, Cik Ida, Tuan Juliana, Cikgu Noraini, Cikgu Yunus, kerana telah membantu untuk kita untuk slot taklimat masuk KV ni. Jadi pelajar-pelajar semua, bagi saya jadikan KV ni satu pilihan yang utama juga, sebaris dengan kalau sekolah-sekolah khusus yang lain. Jadi kita boleh timbangkan. Semuanya 7 hala. Kalau kita bercita-cita untuk masuk U, KV juga menyediakan laluan untuk masuk U. Okey, saya sudahi majlis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi dan dengan apa? Surah Wa'as. Surah apa? Al-Mu. Al-Mu tu besar sangat pun. Lalu apa? Walhamdi. Itu surah. Okey, boleh pelajar-pelajar boleh keluar semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go. Cikgu. Cikgu. Okay. I love you.